أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله كان توابا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muqaddimah Surah Al-Ma'idah. Surah ini diturunkan di Madinah, mengandungi 120 ayat. Dinamakan Suratul Ma'idah, yakni hidangan, kerana peristiwa mengenai hidangan ada disebutkan dalam ayat-ayat 112 hingga 115. Di antara isi kandungannya, pada awal surah ini Allah Ta'ala perintahkan orang-orang yang beriman supaya memenuhi serta menyempurnakan perjanjian. Sama ada perjanjian itu berhubung dengan Allah Ta'ala atau berhubung dengan sesama manusia. Kemudian diperintahkan lagi supaya menjalankan dasar bantu-membantu dan tolong-tolongan, bertolong-tolongan, mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan. Dan jangan bertolong-tolongan untuk melakukan dosa dan pencerobohan. Diperintahkan juga supaya berlaku adil kepada sesiapa sahaja. Setelah itu diterangkan pula bahawa Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama Islam dan telah mencukupkan nikmatnya kepada umat Islam, serta redakan Islam menjadi agama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada ahli-ahli kitab Yahudi dan Nasrani ditegaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada mereka, menerangkan banyak dari keterangan dan hukum-hukum yang mereka telah sembunyikan dari kitab-kitab suci mereka. Ditegaskan juga bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai nur, yakni cahaya, yang menerangi dengan membawa Al-Quran, yang menunjukkan jalan keselamatan dan kesejahteraan kepada sesiapa yang menurut keredaan Allah, serta mengeluarkan mereka dari gelap gelita kufur kepada cahaya iman. Kemudian diterangkan tentang benda-benda yang diharamkan, hukum orang murtad, hukum orang yang mencuri, dan hukum orang-orang yang melakukan keganasan dan membunuh orang. Banyak juga ayat-ayat dalam surah ini menerangkan hujah-hujah yang membuktikan kekufuran kaum Yahudi dan Kristian, serta menegaskan bahawa sebesar-besar musuh bagi umat Islam ialah kaum Yahudi dan orang-orang kafir musyrik, yakni penyembah berhala yang menentang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحج ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا
ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Dihalalkan bagi kamu memakan binatang-binatang ternak dan sebagainya, kecuali apa yang akan dibacakan tentang haramnya kepada kamu. Halalnya binatang-binatang ternak dan sebagainya itu tidak pula bererti kamu boleh menghalalkan pemburuan ketika kamu dalam keadaan berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum apa yang Ia kehendaki. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ingat halal membuat sesuka hati mengenai syiar-syiar agama Allah dan mengenai bulan-bulan yang dihormati dan mengenai binatang-binatang yang dihadiahkan ke Mekah untuk korban dan mengenai kalung-kalung binatang hadiah itu dan mengenai orang-orang yang menuju ke Baitullahil Haram yang tujuan mereka dengan jalan perniagaan dan mencari keredaannya dengan mengerjakan ibadat haji di tanah suci. Dan apabila kamu telah selesai dari ihram, maka bolehlah kamu berburu. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu pada suatu kaum kerana mereka pernah menghalangi kamu dari Masjidil Haram itu mendorong kamu menceroboh. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa maksiat dan pencerobohan. Dan bertakwalah kepada Allah kerana sesungguhnya Allah Maha berat azab seksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Malam ini kita berada pada penafsiran baru surah yang baru, iaitu Suratul Maidah, yang merupakan surah kelima dari sudut tertib susunan surah-surah dalam Al-Quran pada juzuk yang ke-6. Dan kita memilih ayat pertama dan ayat yang kedua. Sebelum itu kita lihat mukaddimah kepada Suratul Maidah. Perkataan Maidah memberi maksud hidangan. Tetapi ianya sinonim dengan nama surah ini yang berkait dengan hidangan dari langit yang Allah Ta'ala turunkan. Ianya merupakan surah Madaniyah, surah yang diturunkan selepas hijrah. Bahkan merupakan di antara surah-surah akhir yang diturunkan. Di antara surah-surah yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Ianya mengandungi 120 ayat. Surah ini mempunyai beberapa nama. Bukan sekadar dinamakan Suratul Maidah, dia juga dinamakan sebagai Suratul Uqud. Uqud artinya perjanjian-perjanjian. Akad, kontrak. Ianya juga dinamakan sebagai Suratul Munkizah. Munkizah memberi maksud penyelamat, iaitu menyelamat orang-orang yang membacanya daripada tangan malaikat yang membawa azab, daripada hukuman malaikat azab. Dan dinamakan Al-Maidah dan lebih popular dengan nama Al-Maidah kerana bila Hawariyun, murid-murid rapat kepada Nabi Isa AS, memohon kepada Nabi Isa supaya diturunkan hidangan daripada langit, yakni makanan daripada langit. Untuk membuktikan kenabian Nabi Isa AS, maka Allah Ta'ala menurunkan. Dan juga untuk dijadikan sebagai satu perayaan. Kerana Hawariyun berada dalam tekanan, diburu oleh raja yang zalim yang ingin menangkap Nabi Isa AS.
Maka untuk mengembirakan mereka, mereka mohon pada Nabi Isa diturunkan hidangan dari langit untuk menunjukkan bahawa mereka ini sentiasa berada dalam rahmat dan pertolongan Allah. Maka diturunkan hidangan dari langit. Dan hidangan dari langit ini tuan-tuan, kalau kita baca kisah Nabi, ia berlaku pada dua orang Nabi. Pertama Nabi Musa AS. Yang kedua ialah Nabi Isa AS. Maka surah ini dinamakan dengan Al-Ma'idah. Surah ini turun bila mana Rasulullah SAW beredar daripada Hudaibiyah. Pada tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah hendak menunaikan ibadah umrah. Tapi dia sekat. Maka Rasulullah berkampung di Hudaibiyah. Lebih kurang jaraknya 21 km daripada Mekah. 21 hingga 27 km. Maka di situ Nabi SAW memeterai perjanjian Hudaibiyah yang menyaksikan pengiktirafan musyrik Mekah pada umat Islam buat julung-julung kalinya dan membenarkan mereka menunaikan umrah tetapi bukan tahun ini, tahun depan. Di mana mereka boleh masuk Mekah selama 3 hari. Dan penduduk Mekah akan keluar daripada Mekah untuk tempoh itu supaya umat Islam bebas menunaikan umrah. Dan bila mana selesai perjanjian Hudaibiyah, di mana orang kafir diwakili oleh Suhaib bin Amri yang akhirnya memeluk Islam dengan Nabi Muhammad SAW. Selepas tamatnya peperangan ataupun perjanjian Hudaibiyah, maka turun ayat ini. Turun surah ini. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, daripada Umar radhiyallahu taala anhu, adapun firmanullah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini akan kusempurnakan bagi kamu agama kamu. Itu ayat yang ketiga. Ianya diturunkan di padang Arafah. Diturunkan di padang Arafah pada hari Jumaat, pada peristiwa Hajjatul Wada'. Iaitu diturunkan pada waktu petang. Petang hari ketika mana Rasulullah berada di padang Arafah, yang ini selepas zuhur. Dan ia merupakan haji yang pertama dan terakhir Nabi SAW. Artinya permulaan surah ini diturunkan selepas perjanjian Hudaibiyah. Dan penamat surah ini diturunkan di Arafah, iaitu pada tahun ke-11. Di mana Rasulullah menunaikan ibadat Hajjatul Wada', haji perpisahan. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW membaca suratul Ma'idah ketika mana menunaikan Hajjatul Wada'. Sehingga Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna suratul Ma'idah akhiru ma nazal, fa'ahallu halalaha wa harrimu haramaha. Fa'ahillu halalaha wa harrimu haramaha. Sesungguhnya surah Ma'idah ini surah yang terakhir yang diturunkan. Maka hendaklah kamu menghalal apa yang dihalalkan oleh surah ini dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh surah ini. Yakni dalam suratul Ma'idah ada hukum hakam halal dan haram. Bukan sekadar berkait dengan makan dan minum, juga berkait dengan akad jual beli, juga berkait dengan jenayah-jenayah dan sebagainya. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dia berkata, surah terakhir yang diturunkan ialah suratul Ma'idah dan suratul Fath. Dua surah yang terakhir, Al-Ma'idah dan suratul Fath. Diriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, Al-Ma'idatu akhiru suratin nazalat, fama wajadtum fiha min halalin fastahillu, wama wajadtum fiha min haramin faharrimuh. Kata Aisyah, suratul Ma'idah ialah surah yang terakhir diturunkan. Apa yang kamu dapati halal padanya, maka hendaklah kamu menghalalkan. Dan apa yang kamu dapati pengharamannya, maka hendaklah kamu mengharamkannya. Baik, kalau kita tengok apakah tasyabuh, munasabah surah Ali Imran, surah An-Nisa sebelum ini dengan suratul Ma'idah. Sebelum ini kita baca surah An-Nisa, surah keempat. Itu pada juzuk yang keempat dan juzuk yang kelima.
Bahkan juga termasuk dalam juzuk yang ke-6. Maka apakah tasyabuh persamaan surah ini? Kalau kita lihat dalam suratul An-Nisa mengandungi akad berkait dengan perkahwinan. Akad perkahwinan, hukum hakam yang berkait dengan ahli kitab, orang musyrikin dan juga orang munafik. Maka dalam suratul Nisa, dalam surah ini dan suratul Al-Maidah, kita akan dapati ia ada hukum hakam yang berkait. Kalau sekiranya kita katakan dalam surah An-Nisa ini hukum hakam perkahwinan dan sebagainya, surah ini juga akan ada menyebut tentang persoalan-persoalan muamalat, akad-akad muamalat, sama seperti surah An-Nisa. Bahkan surah ini dimulakan dengan sempurnakanlah perjanjian kamu, yakni akad-akad yang kamu meterai. Kalau dalam surah An-Nisa disebut tentang arak, tapi tidak ada ayat pengharaman mutlak lagi, cuma menyebut tentang jangan mendekati, jangan minum arak ketika, jangan solat ketika mabuk. Manakala suratul Maidah menyebut secara jelas qat'i mengharamkan arak. Seolah-olah suratul An-Nisa mukaddimah tentang kejahatan keburukan arak. Datang surah An-Nisa mengharamkan terus. Dan persamaan kedua-dua surah ini ialah membincangkan segala keraguan-keraguan yang dibawa oleh ahli kitab, oleh musyrikin, oleh orang munafik. Yang ketiga kelompok ini ternyata ialah pengganggu utama kepada Islam dan umat Islam dan pengganggu kepada kebenaran. Siapa? Ahli kitab. Terdiri daripada Yahudi dan Nasara. Kemudian para musyrikin, itu penyembah-penyembah berhala yang menyekutukan Allah. Dan yang ketiga ialah golongan munafikin. Dan kita dapati dalam dunia ini memang inilah kelompok yang menjadi lawan pada Islam. Ahli kitab, kemudian penyembah berhala, kemudian golongan munafik. Maka Allah Ta'ala menerangkan sebagaimana surah An-Nisa menyebut hujah-hujah, syubhat, keraguan yang mereka timbulkan dan hujah menjawab mereka dan untuk menempelak mereka. Demikian surah Al-Maidah perkara yang sama akan disebut. Hujah-hujah untuk mendepani mereka-mereka yang musyrik ini. Kalau kita mengkaji surah ini secara keseluruhan, walaupun kita belum masuk lagi keseluruhan 120 ayat, supaya kita faham sebelum kita masuk menafsirkan suratul Maidah, kita dah nampak gambaran dia. Macam kita baca novel, kita dah ada preview dia. Kita dah ada gambaran, ni cerita apa. Macam orang tu tengok filem, dia dah ada info, filem ni tentang apa. Seorang penagai dada yang ihsan nak jadi baik, kemudian menjadi usahawan yang berjaya. Sinopsis dia sikit je, cerita dia 4 jam. Ataupun cerita dia 101 episod. Tapi info tu kita dah tahu dah. Sama juga dalam Al-Quran. Yang ni mereka ikut Quran lah. Dia ada, kita katakan kita belajar tentang info tentang Al-Quran dulu. Sebelum kita menafsirkan, supaya bila ayat-ayat yang kita tafsirkan nanti kita akan nampak, oh kaitannya tetap ke sini. Di mana kandungan surah ini pertama mengandungi hukum hakam. Maka itu antara mumayyizat keistimewaan surah-surah yang diturunkan selepas hijrah ataupun Madaniyah. Dan surah ini pula ada 3 cerita. Ada 3 kisah yang Allah Ta'ala sebut. Adapun kita katakan 3 kisah yang Allah Ta'ala ceritakan dalam surah ini. Yang pertama kisah Bani Israel bersama Musa AS. Bagaimana kerenah mereka kepada Nabi Musa yang bila disuruh tak nak ikut. Bukan bercakap dengan bahasa yang biadab kepada Nabi Musa. Bukan bahasa yang kurang ajar atau biadab kepada Allah Ta'ala. Dan kisah kedua ialah kisah 2 orang anak Adam yang melakukan korban, Qabil dan Habil. Dan siapakah yang diterima korban. Juga diceritakan dalam suratul Maidah. Yang merupakan jenayah pertama atas muka bumi ini. Jenayah pertama atas langit dilakukan oleh Iblis. Dan jenayah pertama atas muka bumi ini dilakukan oleh anak Adam. Apa beza jenayah di langit dan jenayah di bumi? Tuan-tuan, jenayah di langit menunjukkan tidak akan ada pengampunan. Kerana ia tempat yang baik dan suci. Tapi jenayah atas bumi ini ada pengampunan. Allah tawarkan pengampunan. Allah Ta'ala tak tawarkan pengampunan bagi jenayah di langit. Kerana itu Iblis dilaknat sampai hari kiamat. Manakala jenayah di bumi ataupun apapun bentuk kesalahan di dunia, ruang untuk diampuni itu ada. Kemudian kisah yang ketiga ialah kisah yang merupakan tajuk surah ini, hidangan dari langit.
Baik, apakah hidangan yang turun dari langit? Apakah dia chicken chop ke? Ataupun mungkin daging wayu ke yang tu? Burung puyuh ke? Apakah hidangan dari langit? Asam pedas ke? Buah-buahan ke? Ada tak air? Maka Allah Ta'ala menceritakan tentang kisah hidangan dari langit. Dan bagaimana para ulama menggali hikmah diturunkan kepada mereka hidangan dari langit. Kenapa turun hidangan dari langit? Apa perlunya hidangan dari langit? Maka kesemuanya ini akan terjawab dalam penafsiran kita bila berkait dengan surah Maidah. Itu kalau cerita. Ada pun hukum hakam. Di dalamnya mengandungi hukum hakam yang berkait dengan nikah, kahwin. Sebagaimana dalam surah Nisa juga. Cuma dalam surah ini tentang hukum nikah dengan ahli kitab. Boleh tak orang Islam bernikah atau berkahwin dengan ahli kitab? Yakni Kristian atau Yahudi. Siapakah ahli kitab itu? Apakah hukum ini hanya khusus untuk lelaki atau boleh bagi perempuan? Perempuan nak kahwin dengan ahli kitab. Maka ini akan dijelaskan dalam ayat yang ketiga dan seterusnya dalam penafsiran kita. Dan surah ini juga mengandungi hukum berkait dengan wasiat ketika mana nak mati. Apakah wasiat yang perlu kita lakukan? Dan berkait tentang hukum hakam, makan, minum, sembelihan dan pemburuan. Dan hukum sembelihan ketika mana berada dalam keadaan ihram. Dan apakah hukum orang yang melanggar larangan tersebut? Kita tahu dalam keadaan ihram, boleh tak kita memburu? Maka tak boleh. Apa hukuman dia? Dan hukum memburu di kota Mekah itu sendiri, walau tidak ada bukan dalam keadaan ihram, apa hukumnya? Dalam ini disebut. Dan dalam surah kita baca akan menerangkan hukum hakam berkait dengan penyucian, taharah, sama ada wuduk, mandi atau tayamum. Dan pengharaman arak, pengharaman judi dan balasan bagi orang yang murtad. Dan hukum hakam yang berkait dengan pencurian atau hukum lelaki yang mencuri, perempuan yang mencuri. Dan juga di dalam surah yang kita bacakan ini ada hukum hirabah. Hirabah kita namakan sebagai perompak jalan. Perompak di jalanan. Mereka ialah penyamu-penyamu lanung-lanung. Hirabah. Apakah hirabah sekadar di padang pasir atau juga berlaku di tengah lautan? Sebagaimana apa yang dilakukan oleh para lanung yang mengganggu ketenteraman, keamanan, lalu merampas harta benda, kadang-kala sampai peringkat membunuh dan sebagainya. Maka ini hukum hirabah. Akan dinyatakan dalam surah yang kita bacakan ini. Dan juga surah ini menyebut tentang kafarah bagi sumpah. Seorang kalau bersumpah, kalau dalam surah tu An-Nisa sebelum ini disebut tentang jangan bersumpah. Dan jangan jadikan Allah sebagai satu sumpah untuk menghalang kita buat baik. Baik, kalau seorang itu bersumpah, macam mana dia nak bayar sumpah dia? Bagaimana nak batalkan sumpah ataupun orang yang langgar sumpah, dia nak bayar macam mana? Hukum hakam ini disebut oleh Allah dalam surah Al-Ma'idah yang kita akan bacakan ini. Dan juga menceritakan tentang syariat jahiliah. Pantang larang orang jahiliah berkait dengan unta-unta mereka. Bila unta ini dia dah tak beranak, bagaimana ia perlu dibiarkan, tak boleh diusik, tak boleh disembelih. Maka mereka ada kepercayaan karuk-maruk yang berkait dengan binatang-binatang. Yang kita akan terangkan, macam kita lah, kita pun ada juga. Umpama kalau naik kereta, bewok lalu, ada benda tak elok lah tu. Kita percaya, sebahagian kita lah percaya pada suih, burung hantu tiba-tiba berbunyi, ni ada alamat ni, dan sebagainya. Maka bagaimana kepercayaan jahiliah terhadap binatang-binatang tertentu? Sehingga menyebabkan mereka melakukan ritual-ritual dan sebagainya. Dan juga hukum dalam surah Maidah. Apa hukum orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah? Apakah mereka kafir? Apakah mereka zalim? Ataupun mereka fasik? Hukum yang tidak mau berhukum dengan perintah Allah. Dan juga dalam surah Maidah yang kita bacakan nanti berkait dengan munaqashah, perbincangan, perdebatan dengan ahli kitab. Kita dapati ayat-ayat yang kita baca khususnya dalam ayat-ayat Madaniyah. Kalau ayat-ayat Makkiyah banyak cerita tentang kiamat. Tapi ayat-ayat Madaniyah berhujah dengan ahli kitab. Kerana ahli kitab merupakan pesaing kepada umat Islam. Sebab mereka juga ada ilmu kitab. Namun mereka menyeleweng. Maka Allah ingatkan balik kepada mereka penyelewengan yang mereka lakukan. Dan Allah menghujahi mereka balik tentang sejarah nenek moyang mereka. Dan juga perjanjian
yang telah mereka pegang dahulu untuk beriman dengan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kandungan umum terhadap surah yang kita baca. Baik, kita mulakan penafsiran daripada ayat pertama dan kedua. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Sebagaimana kita tahu, bila sebut saja wahai orang beriman, ada perintah, ada larangan. Kerana sifat orang beriman, diri mereka terdisiplin dengan melakukan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Maka itulah orang beriman. Tidak boleh seorang mendakwa dia beriman kalau ini bukan disiplin hidupnya. Buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang. Itu iman. Sebab itu Allah sebut, wahai orang beriman, Aufu bil uqud, sempurnakanlah perjanjian. Bila disebut sempurnalah perjanjian, sebarang bentuk perjanjian. Dan perjanjian yang paling utama, perjanjian kamu dengan Allah. Termasuk atas nama perjanjian itu ialah sumpah menggunakan nama Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi, ini sedang berjanji dengan Allah. Maka kalau dilanggar, dia berdosa. Dia kena patuhi perjanjian tersebut. Dan termasuklah perjanjian akad-akad yang berkait dengan hubungan sesama manusia. Sama ada akad perkahwinan, ada akad terima perkahwinan, akad jual beli, akad sewaan, dan semua perkara-perkara yang melibatkan akad. Kata Allah, aufu bil uqud, sempurna. Walaupun akad perjanjian tadi dengan bukan Islam. Kita buat kontrak sewa rumah dengan bukan Islam pun kena patuhi. Kerana orang Islam diajar untuk mematuhi syarat yang telah mereka perjanjikan atau yang telah mereka meterai bersama. Kerana kita katakan perintah untuk melaksanakan syarat ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimun inda syurutihim. Orang Islam mesti mengikut syarat yang telah mereka setuju. Melainkan kalau syarat tadi syarat yang bertentangan dengan perintah Allah. Kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batilun wa in kana mi'ata syartin. Kalau syarat tadi berkait dengan langgar hukum Allah, walau 100 syarat tak boleh ikut. Syarat-syarat yang misal kata kalau tuan-tuan sewa rumah, dia pun buat satu perjanjian, tak boleh bawa orang asing masuk. Tak boleh. Tak boleh bawa orang duduk dengan kita. Misal itu perjanjian, maka kita wajib patuhi. Kita buat perjanjian sewa kereta, syarat tak boleh bawa lembu. Boleh bawa orang je. Jangan nanti sewa kereta kancil, bawa lembu korban, seekor. Maka ini melanggar perjanjian. Kalau sekiranya dia bagi kita sewa lori, kita berjanji. Dia dah beritahu bawa lori ni ialah untuk bawa barang-barang bersifat misalnya benda-benda kering saja, tak boleh benda basah. Maka kita tak boleh bawa lah benda basah, bawa ikan ke atau sebagainya. Melanggar perjanjian, wajib patuhi syarat. Umpamanya kita sewa rumah, dia ada perjanjian sewa-sewa rumah yang saya katakan mesti nak keluar 2 bulan kena beritahu. Kena beritahu. Sebab mudah tuan rumah untuk jaga. Atau kadang-kadang kita kerja cikgu atau kita kerja mana-mana ada kontrak. Maka wajib patuhi kontrak tadi. Awak tak boleh berhenti dan tempoh sekian-sekian. Kalau awak berhenti, awak kena bayar. Maka syarat-syarat seumpama ini mesti dipatuhi. Maka Allah menyebut, uhillat lakum bahimatul an'am. Pertama Allah menyebut meterai, sempurnakan segala perjanjian. Maka orang Islam terkenal dengan orang yang mematuhi segala perjanjian. Sebagaimana mereka mematuhi perjanjian mereka dengan Allah SWT, demikian terdisiplin mereka untuk menunaikan hak-hak manusia yang telah mereka sepakati. Dengan syarat perjanjian tadi bukanlah yang melibatkan perkara-perkara yang haram. Baik, sesudah Allah Ta'ala menyebut tentang sempurnakan perjanjian, tiba-tiba Allah sebut, uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan bagi kamu bahimah, seluruh binatang. Kata bahimah ni binatang, tak kira apa pun. Kaki 2, kaki 3, kaki 4. Tapi bila disebut al-an'am, maknanya kaki 4. Bahimatul an'am, itu dihalalkan bagi kamu seluruh binatang-binatang. Maka disebut juga di sini bahimatul an'am, iaitu binatang-binatang yang berkaki 4. Maka termasuk juga binatang-binatang yang lain. Sebab ini dalam melibatkan tentang hukum pemburuan. Uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan kepada kamu binatang-binatang ternakan
Sama ada kudanya, sama ada kaldainya, sama ada sebagainya. Itu secara umum dahulu. Tetapi bila disebut tentang bahimatul an'am, ia khas kepada binatang-binatang yang kita katakan kita makan dia, kita sembelih dia, kita korban dia. Tetapi apakah ia meliputi binatang-binatang yang tak boleh makan? Dihalalkan di sini. Baik di sini pertama, halal yang memberi maksud perbuatan. Bukan maksud makan minum. Dihalalkan kepada kamu untuk mengambil binatang-binatang. Sama ada kamu makan dagingnya atau kamu ambil manfaat. Kita misalnya ambil kaldai, kuda ataupun harimau singa untuk manfaat. Maka dihalalkan bagi kamu. Illa ma yutla alaikum, melainkan apa yang dibaca, apa yang diharamkan kepada kamu, ghaira muhillis sayd, iaitu dalam keadaan kamu tidak menghalalkan pemburuan dalam keadaan kamu ihram. Baik, bila seorang berada dalam keadaan ihram, maka semua binatang dia tak boleh buru. Sama ada dia memburu kerana nak makan daging atau dia memburu kerana nak mendapat manfaat. Asalnya dihalalkan kepada kita semua bentuk binatang. Maka disebut secara khusus bahimatul an'am dengan maksud halal yang sempurna. Halal berburu dan halal makan. Tapi ia juga bermaksud secara lain, ialah dihalalkan untuk memiliki. Dengan syarat kamu tidak berburu dalam keadaan ihram. Bila berburu dalam keadaan ihram, maka hukumnya haram. Bukan sekadar berburu dengan makna kejar, tangkap. Bukan kalau ada orang serah binatang buruan pun tak boleh. Nabi SAW satu ketika, dalam keadaan Nabi ihram, seorang beri kepada Rasulullah kuda belang. Maka Nabi menolaknya. Kuda belang ni boleh makan. Nabi tolak. Nabi kata apa? Nahnu qaumun hurub. Kami sedang berihram. Walau yang memburu kuda belang ni orang yang tak ihram. Tapi Nabi SAW berihram tak boleh juga ambil binatang yang diburu oleh orang lain. Maka ini pantalan ihram. Seolah-olah nak beritahu. Bila disebut sempurnakan perjanjian. Maka perjanjian paling utama ialah perjanjian dengan Allah. Maka Allah pun beri contoh perjanjian berkait dengan ihram. Contoh bila kita berihram, kita ada pantang larang. Kita ada pantang larang yang boleh dibuat atau yang tak boleh dibuat. Dan inilah disiplin tertinggi kita dalam hubungan dengan manusia dan hubungan kita dengan Allah. Maka Allah Ta'ala menyatakan tentang keadaan ihram, maka tidak boleh berburu binatang. Innallaha yahkumu ma yurid. Maka inilah peraturan Allah. Hukum ikut apa yang Allah nak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, jangan kamu menghalalkan syiar Allah. Dan juga menghalalkan bulan yang haram. Juga kamu menghalalkan binatang yang nak dipersembahkan untuk disembelih pada bulan haram untuk menunaikan ibadat haji sebagai binatang dam. Atau juga binatang-binatang yang telah ditandakan untuk dikorbankan pada leher-leher mereka. Dan tidak juga orang-orang yang menuju ke Baitullahil Haram yang hendak berniaga, yang ingin mencari kurniaan rezeki daripada Allah. Baik, apa berkaitan ayat ini? Ayat ini tuan-tuan turun. Disebut sebab turunnya. Supaya kita faham penafsiran ini. Sebab turun ayat yang kedua ini. Apabila seorang lelaki namanya Hutam bin Hindi Al-Bakri. Dia datang ke Madinah. Bawa rombongan perdagangan penuh dengan makanan. Maka dia pun jual kat Madinah. Dia untunglah. Kemudian dia datang jumpa Nabi SAW. Dia berbaiat dengan Nabi dan memeluk Islam. Kemudian dia pun meninggalkan Madinah. Lalu Rasulullah SAW tengok. Nabi kata orang ni masuk dalam keadaan niat jahat. Dan dia keluar dalam keadaan dia khianat. Maka apa yang Rasulullah sebut tadi bahawa orang ni akhirnya murtad. Maka dia pun tinggal di Yamamah. Tiba-tiba satu hari pada bulan Zulkaidah dibawa rombongan perdagangannya menuju ke Mekah. Bila sahabat Rasulullah tahu, mereka bersiap sedia untuk menawang Hutam. Nak tawang Hutam, nak tawang semua ternakannya. Maka sahabat Muhajirin dan Ansar. Maka Allah Ta'ala turun ayat ini. Jangan menceroboh bulan haram. Jangan menceroboh bulan haram. Jangan menceroboh tanah haram. Jangan cuba mengambil binatang-binatang mereka. Sebab mereka sedang kosak menuju ke Mekah. Kerana siapa pun yang niat nak ke Mekah tak boleh dihalang.
apatah lagi dirampas, walaupun mereka ni jahat. Dan disebut juga bahawa bila orang Islam tahu dia dah murtad, dia pula khianat, maka mereka pun nak rampas harta. Nabi kata, Allah Ta'ala turunkan ayat, jangan. Sebab apa jangan? Sebab mereka berada dalam perjalanan menuju ke Mekah. Dan mereka nak memakbulkan bulan-bulan haram. Bulan-bulan ibadat ketika itu. Walaupun mereka beribadat mengikut cara jahiliah, maka tak boleh dihalang. Sebab itu kita dalam Islam, kalau mana-mana orang kafir mereka buat ritual, kita pun tak lawan. Kita pun tak boleh halang mereka. Kena biarkan. Tak boleh tengah dia buat ritual mereka, kita kacau. Tak boleh. Kita beri kebebasan tadi. Ya, niat mereka nak besarkan Allah, walau cara mereka memang totally salah. Tapi itu hak mereka, sebagai orang bukan Islam, kita tak boleh kacau. Maka ini kita kena faham dari sudut siasah negara Islam. Kenapa benda ni akan dipolemikkan dengan cara yang bahaya? Tengok orang Islam kacau orang buat ibadat. Tengok orang Islam dipolemikkan. Nampak macam ganas. Sebab itu Rasulullah memberi wasiat supaya jangan dikacau gereja, jangan dikacau rumah-rumah tempat ibadat orang, jangan dikacau. Biarkan dia. Dan perkara yang sama bila mereka menuju ke Mekah dengan niat untuk melakukan ibadat cara mereka waktu itu dan membawa binatang-binatang mereka dengan dipersembahkan, dikorbankan dan sebagainya, jangan musik semua. Apatah lagi berada pada bulan-bulan yang merupakan bulan-bulan haram. Tahu bila bulan Muharram, dan kita sebut bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab merupakan bulan-bulan yang diharamkan, yang punya kemuliaan dalam Islam. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, sesudah menceritakan larangan tersebut, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Jangan kerana kamu benci pada orang kafir lalu kamu cuba menghalang mereka daripada mendekati Masjidil Haram. Sebab turun ayat ini, tuan-tuan sekalian, bila mana umat Islam dihalang untuk melaksanakan umrah pada bulan Zulqa'dah, pada tahun ke-6. Lalu mereka mendengar satu kabilah lain yang hendak menunaikan ibadat umrah. Lalu sebagian orang Islam kata, apa kata kita halang mereka sebagaimana mereka orang kafir halang kita. Kita macam balas dendam lah. Maka turun ayat ni, tak boleh. Orang yang nak pergi buat ibadat, kamu tak boleh halang. Sebagaimana orang yang bawa rombongan perdagangan untuk ke tanah haram pun kamu tak boleh halang. Jangan kerana kemarahan kamu, kebencian kamu menyebabkan kamu hendak melakukan perkara yang sama sebagaimana mereka buat. Sebab itu dalam Islam, tuan-tuan sekalian, kita menjauhi perkara-perkara yang menunjukkan sifat balas dendam. Supaya kita tak sama sebagaimana mereka. Jangan perangai kita sama sebagaimana perangai mereka. Bila perangai kita menunjukkan kejati diri kita, menunjukkan keislaman yang sebenar kita, maka ini antara perintah Allah kepada orang beriman. Kemudian Allah Ta'ala kata, tolong menolonglah kamu dalam perkara-perkara yang baik. Dan jangan tolong menolong pada perkara yang bersifat dosa dan permusuhan. Bila para sahabat berpakat nak buat tu, nak buat ni, lalu Allah Ta'ala tegur, ginilah, apa-apa kamu nak buat, kena ukur dulu. Benda tu, walaupun di kawan kamu, benda tu baik ke tak? Kalau benda tu baik, sila tolong menolong. Tapi kalau benda tu tak baik, kamu kena saling ingat mengingati. Sebab bila orang Aus, orang Khazraj, orang Ansar berpakat untuk halang satu rombongan pedagang kafir, kerjasama tu bagus, tapi kerjasama untuk halang orang itu tak bagus. Maka ia juga teguran kepada kita orang beriman semuanya. Ya, kadang-kadang tuan-tuan kita baik dengan kawan kita, baik dengan saudara mara. Tapi bila diajak kita pakat buat sesuatu, kalau benda tu tak elok, maka jangan diikut. Walaupun kita sayang kawan-kawan kita ni. Kita sayang saudara-saudara kita, bawakan kita nasihat. Tapi kalau benda-benda tu baik, diajak kita jom, kita pergi terana ronda-ronda, takut ada orang kat bendera putih, takut ada orang minta pertolongan, okey, itu benda baik. Pergilah hantar. Tapi kalau kita pakat benda tak baik, kawan kita kata, jomlah kita pergi bakar rumah tu, kita buat benda ni, buat benda yang tak elok, maka jangan. Walau baik macam mana pun kita. Walau rapat macam mana pun kita. Wattaqullah, maka hendaklah kamu takut kepada Allah. Kerana sesungguhnya Allah itu amat berat seksaannya. Baik, kalau kita pergi secara umum tentang penafsiran ayat ini. Yang pertama, Allah Ta'ala nak menerangkan kepada kita kewajiban melaksanakan segala kontrak, segala perjanjian-perjanjian dibuat. Yang kedua, untuk menunjukkan halal makanan binatang-binatang yang telah disebut penghalalannya.
dengan cara penyembelihan syar'i. Kemudian Allah Ta'ala akan menceritakan ada binatang yang memang tak boleh makan. Binatang-binatang yang tak boleh dimakan. Maka akan disebut pada ayat yang berikutnya. Kemudian di sebalik Allah Ta'ala sebut binatang tu boleh makan, binatang tu boleh buru. Tetapi bila mana dalam keadaan ihram, maka tidak boleh buru. Dan bila mana binatang-binatang itu berada di dua tanah haram, maka tak boleh buru walaupun kita tak berihram. Artinya ada dua larangan. Dua larangan kita berburu, pertama ketika kita ihram. Pakai je baju ihram, tak boleh memburu. Kat mana pun. Bila kita dah niat. Yang kedua, bila mana kita berada di tanah haram, ihram ataupun tidak, tak boleh memburu. Tuan-tuan duduk kat Mekah, tuan-tuan jumpalah binatang tertentu, tuan-tuan bekerja, tak boleh. Pengharaman. Kemudian ayat yang kita baca ini, untuk menunjukkan tentang membesarkan segala syiar Allah. Mekah, bulan haram, maka kesemuanya itu syiar Allah. Binatang yang hendak dikorbankan, binatang yang hendak dilakukan ibadat, maka ini semua syiar Allah, maka jangan diusik. Dan ayat ini juga menjadi dalil supaya kita jangan berdendam kepada manusia dan menegakkan kebenaran. Kita jangan kerana dendam lalu kita pun buat benda yang sama musuh buat. Jangan. Musuh dulu waktu mereka memerintah tak nak bagi bantuan itu dan ini, waktu kita pula kita nak buat benda yang sama. Jangan. Kita dilarang berdendam dalam melakukan kejahatan. Kita diajar bila dia jahat kita baik. Itu istimewanya Islam dan umat Islam. Dan itu istimewanya ajaran Islam. Tidak apa beza. Kalau dia maki kita, kita pun maki dia, maka apa beza kita dengan dia? Kalau dia menyebut bahasa kasar, kita pun cakap bahasa kasar, apa beza kita dengan dia? Orang Islam ini bagaikan tarik lalat, dapat diketahui, dilihat perbezaan dia. Kemudian Allah ajar kita semua orang beriman. Tolong menolonglah dalam perkara-perkara baik. Perkara-perkara yang batil, jangan sekali kita tolong menolong, bahkan kita saling nasihat menasihati. Jangan buatlah benda ni, kita kan dah tua. Kalau buat benda ni kan bahaya, nanti masuk penjara. Nanti kan Allah murka, Allah laknat kita. Maka perlu ada ingatan-ingatan tersebut. Kerana kebanyakan manusia atas nama persahabatan, mereka sanggup buat apa sahaja atas nama sahabat. Sehingga mereka lupa yang patut diutamakan ialah hukum Allah. Daripada kemahuan sahabat-sahabat kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.